Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Pada hari ini, kita akan teruskan sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Tata bahasa kata nama am. Bagi kemahiran menulis dan sisipan pendidikan keselamatan jalan raya. Jom kita belajar bersama-sama. Sebelum itu, cikgu akan terangkan objektif dan kriteria kejayaan PDPR Bahasa Melayu pada kali ini. Objektif pembelajaran pada akhir PDPR, murid dapat membina 3 ayat menggunakan kata nama am yang dipilih dengan betul. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya membina sekurang-kurangnya 3 ayat menggunakan kata nama am dengan betul. Baiklah, cikgu akan memainkan audio lagu Selamat Hari Lahir. Jadi, cikgu ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada murid-murid yang lahir pada bulan Januari dan bulan Februari. Okey, selamat hari lahir. Semoga anda semua yang lahir pada bulan Januari dan Februari berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera di samping keluarga tersayang. Seterusnya, murid-murid, cikgu ingin menerangkan tata bahasa. Apa itu kata nama am? Murid-murid tahu tak apa itu kata nama am? Kata nama am merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Contohnya, benda merujuk kepada buku, kerusi, jam tangan, meja dan lain-lain lagi. Manusia pula merujuk kepada individu yang boleh bergerak. Contohnya, guru, budak, penumpang, pelancong, guru besar, murid dan lain-lain lagi. Tempat pula, contohnya rumah, taman, sekolah, hospital, pasar dan lain-lain lagi. Haiwan pula adalah seperti ayam, harimau, serigala, kucing dan haiwan yang lain. Baiklah murid-murid, sebelum kita membaca petikan teks, mari kita sama-sama teliti dahulu gambar rajah ini. Di sebelah kiri kita, ini kita dapat lihat sepasang suami isteri. Perempuan ini adalah Ibu Hana, manakala lelaki ini adalah Bapa Hana. Di sebelah kanan ada 4 orang kanak-kanak yang sedang membawa kek, hadiah dan sejambak bunga. Mereka sedang duduk berehat di gazebo. Murid-murid tahu tak apa maksud gazebo? Gazebo adalah sebuah pondok kecil yang dibina kebiasaannya di halaman rumah untuk berehat ataupun bersantai pada waktu petang. Dalam situasi ini kita dapat lihat perempuan ini, iaitu Ibu Hana, sedang menutup mulutnya seolah-olah dia berasa terharu dengan apabila melihat anak-anaknya membawa kek, membawa hadiah dan membawa sejambak bunga. Dan kemungkinan ini adalah hari lahir beliau. Hari lahir Ibu Hana lah. Okey, jom mari kita baca petikan teks. Murid-murid, mari dengar bacaan petikan teks yang akan dibaca oleh cikgu. Anda di rumah boleh bersama-sama mengikut bacaan bersama cikgu ya.
Cikgu akan mulakan bacaan petikan teks ini. Kejutan untuk ibu. Hani memberikan arahan kepada adik-adiknya Amin, Hana dan Amar. Sedia, 1, 2, 3. Mereka berjalan perlahan-lahan ke arah ibu dan ayah. Mereka membawa kek, bunga dan hadiah. Haiwan peliharaan mereka, kucing dan arnab, turut mengekori mereka. Puan Yasmin berasa terkejut. Beliau tidak menyangka bahawa anak-anaknya ingat akan hari lahirnya. Beliau sungguh terharu dan gembira. Okey, baiklah. Murid-murid telah mendengar bacaan petikan teks yang dibaca oleh cikgu. Okey. Sementara itu, cikgu akan bersama-sama dengan anda untuk mencari beberapa perkataan yang cikgu rasakan merupakan kosakata yang baharu dan cikgu boleh bimbing anda menyatakan maksud perkataan tersebut. Baiklah murid-murid, cikgu nampak ada beberapa kosakata baharu yang kita boleh bincangkan maksudnya. Antaranya ialah arahan. Apa maksud arahan? Arahan adalah suruhan ataupun memimpin, menyuruh. Okey, seterusnya cikgu nampak ada satu lagi perkataan baru yang kita boleh kongsi, maksudnya peliharaan. Peliharaan bermaksud sesuatu yang kita bela. Okey, kita ternak dia. Okey, seterusnya mengekori. Okey. Murid-murid tahu tak apa maksud mengekori? Mengekori bermaksud mengikut dari belakang. Seterusnya, terkejut. Terkejut. Apa maksud terkejut? Terkejut bermaksud terperanjat. Okey. Menyangka. Okey, menyangka ni maksudnya tahu. Okey. Tidak menyangka, tidak tahu. Okey. Seterusnya, okey, terharu. Terharu ni maksudnya sesuatu yang perasaan yang timbul dari hati. Terharu maksudnya tersentuh. Okey, tersentuh hati. Okey, jadi kita dapat berkongsi 6 kosakata yang baharu dan cikgu yakin ada murid yang tahu maksud kosakata ini dan ada juga murid yang tidak tahu maksudnya. Jadi sama-samalah kita kongsi maksud kosakata ini agar kosakata anda bertambah dari hari ke hari. Okey, cikgu ulang balik arahan. Dari petikan teks ini, sebenarnya ada banyak kata nama am yang telah ditulis di dalam petikan teks ini. Okey. Kita pergi satu demi satu, merujuk kepada benda, manusia, haiwan dan tempat. Okey, kita pergi kepada perenggan yang pertama. Dalam perenggan yang pertama ini, ada satu kata nama am yang merujuk kepada manusia, iaitu adik. Perkataan adik ini merujuk kepada kata nama am yang merujuk manusia. Seterusnya, mari kita lihat perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua ini ada beberapa perkataan yang merujuk kepada benda, manusia dan haiwan. Okey, seperti ibu, ayah merujuk kepada manusia, kata nama am manusia.
Okey, seterusnya kek merujuk kepada kata nama am benda. Bunga dan hadiah juga merujuk kepada kata nama am benda. Seterusnya, dalam perenggan yang sama juga, pada perenggan 2, kita dapat lihat ada 2 haiwan yang merujuk kepada kata nama am haiwan, iaitu kucing iaitu merujuk kepada kucing dan arnab. Okey, seterusnya kita pergi kepada perenggan yang ketiga, perenggan ini. Okey, perenggan ketiga, perenggan yang ini. Okey, perenggan yang ini kita dapat lihat, okey, ada satu kata nama am merujuk kepada manusia, iaitu anak. Anak merujuk kepada kata nama am manusia. Okey, kelas. Di sini kita dapat lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata nama am yang merujuk benda, manusia dan haiwan. Okey. Jadi cikgu tak nampak lagi di sini tiada kata nama am yang merujuk kepada tempat. Okey, baiklah, tak apa. Nanti kita akan cari petikan lain yang boleh memberi contoh kepada kata nama am yang merujuk tempat. Murid-murid, hasil perbincangan tadi, petikan teks tadi, kita telah menemui beberapa kata nama am yang merujuk benda, manusia dan haiwan. Jadi, cikgu telah letakkan, cikgu telah sediakan dalam bentuk jadual supaya anda dapat lihat contoh kata nama am yang merujuk benda dengan lebih jelas, manusia dan haiwan dengan lebih jelas. Okey. Murid-murid, masih ingat tak lagi sesi PDPR kita sebelum ini di mana Encik Jamil telah membawa anak-anaknya ke kedai barangan kek. Murid-murid nak tahu, mereka ke sana dengan menaiki sebuah kereta. Dalam perjalanan ke sana, Encik Jamil telah berbual-bual dengan anaknya tentang fungsi komponen keselamatan yang ada di dalam kereta. Jom murid-murid, mari kita dengar perbualan mereka. Dalam perbualan Encik Jamil bersama anak-anaknya, dia telah menjelaskan terdapat 6 fungsi komponen keselamatan yang berada di dalam kereta. Antaranya, tali pinggang keledar. Ini tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar dapat menghalang penumpang daripada terhumban ke hadapan atau tercampak keluar daripada kenderaan apabila berlaku kemalangan. Murid-murid, dalam petikan ini, kita dapat mencari beberapa kata nama am. Antaranya, tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar merujuk kepada kata nama am benda. Seterusnya, penumpang. Penumpang boleh merujuk kepada kata nama am manusia. Seterusnya, kenderaan. Kenderaan boleh merujuk kepada kata nama am benda. Yang kedua, beg udara keselamatan. Beg udara keselamatan akan mengembang untuk mengurangkan daya hentaman ketika penumpang terhumban ke hadapan jika berlaku kemalangan. Baiklah murid-murid, kita dapat lihat ada satu kata nama am iaitu beg udara keselamatan. Beg udara keselamatan merujuk kepada kata nama am benda. Sebelum ini, kita juga telah membincangkan penumpang adalah kata nama am merujuk kepada manusia.
Fungsi komponen yang ketiga yang telah diterangkan oleh Encik Jamil kepada anaknya iaitu cermin pandang sisi. Cermin pandang sisi digunakan untuk melihat kenderaan di belakang sebelum memotong kenderaan di hadapan. Cermin pandang sisi berada di sebelah kiri dan kanan kereta. Baiklah murid-murid, kita dapat lihat ada satu kata nama benda iaitu kereta. Seterusnya, beliau juga telah menerangkan fungsi komponen keselamatan yang keempat iaitu cermin pandang belakang. Cermin pandang belakang digunakan untuk melihat kenderaan di belakang. Kenderaan juga merujuk kepada kata nama benda. Cermin pandang belakang juga merujuk kepada kata nama benda. Fungsi komponen keselamatan yang kelima adalah pengelap cermin. Pengelap cermin kenderaan digunakan sewaktu hujan untuk membolehkan pemandu melihat objek dengan jelasnya. Di sini, kita dapat cari beberapa kata nama yang merujuk kepada benda seperti pengelap cermin. Seterusnya, pemandu merujuk kepada kata nama manusia. Baiklah, yang terakhir, fungsi komponen keselamatan yang berada di dalam kereta iaitu brek kaki. Brek kaki berfungsi untuk memperlahankan dan memberhentikan kenderaan. Di sini kita dapat lihat ada satu kata nama yang merujuk kepada benda iaitu brek kaki. Brek kaki yang ini yang berada di bawah. Ini adalah salah satu komponen yang paling penting dalam kereta. Seterusnya murid-murid, mari kita jawab soalan kuis kata nama Anda akan mendapat 25 markah jika anda menjawab 5 soalan ini dengan betul. Anda dah bersedia? Jom, mari kita baca satu persatu soalan kata nama ini. Soalan yang pertama, Hana dan kakaknya membuat ... untuk ibunya. Apakah kata nama yang paling sesuai? Soalan yang kedua, mereka pergi membeli barangan kek dengan menaiki ... Apakah kata nama yang paling tepat? Soalan yang ketiga, Puan Yasmin tidak menyangka semua ... nya mengingati hari lahirnya. Apakah kata nama yang paling tepat untuk mengisi tempat kosong ini? Kita pergi kepada soalan keempat. Keluarga Encik Jamil membela seekor ... dan seekor arnab. Apakah kata nama yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong ini? Soalan terakhir, ibu menerima ... dari ayah. Apakah jawapan kata nama yang paling tepat untuk mengisi tempat kosong ini? Murid-murid, cikgu yakin anda telah menemui jawapan kepada kelima-lima soalan tadi. Dan cikgu mahu anda meletakkan jawapan tersebut di dalam Google Classroom anda. Cikgu akan semak jawapan anda di sana. Baiklah, seterusnya kita akan buat beberapa tugasan berkaitan dengan PDPR pada hari ini. Tugasan yang pertama, murid diminta membina ayat menggunakan 5 kata nama yang dipilih sendiri. Contohnya, bunga, hadiah, adik, kereta, arnab. 5 kata nama ini perlu dipilih berdasarkan petikan teks muka surat 6 di buku teks ataupun muka surat 1 dan 2 di buku PKJR iaitu buku Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Anda boleh memilih 5 perkataan kata nama dan anda diminta untuk membina ayat mudah. Faham?
Seterusnya, yang kedua, murid perlu menyelesaikan tugasan latihan di buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 6 hingga 8 sebagai kerja sekolah pada cuti Tahun Baru Cina ini. Murid-murid diminta untuk menghantar tugasan ataupun bukti tugasan di Google Classroom masing-masing. Cikgu tunggu anda menghantar tugasan ya. Baiklah murid-murid, refleksi sesi PDPR pada hari ini, murid-murid sebenarnya telah diterangkan oleh cikgu tentang tata bahasa kata nama am. Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada benda, haiwan, tempat dan manusia. Jadi, selepas ini, cikgu harap anda boleh mengkategorikan kata nama am yang akan anda temui. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi PDPR ini, cikgu telah memberikan 2 permainan kata nama am yang sesuai dengan murid tahun 2. Cikgu harap anda boleh membuat permainan tersebut, permainan latihan ini secara santai dan menghantar bukti di Google Classroom anda masing-masing. Baiklah, itu sahaja sesi PDPR kita pada minggu ini. Cikgu harap anda mengetahui apa itu kata nama am yang merujuk kepada benda, manusia, haiwan dan tempat dengan betul. Kita jumpa lagi dalam sesi PDPR yang seterusnya. Cikgu minta maaf jika ada sebarang kekurangan dari penyampaian sesi PDPR pada kali ini. Assalamualaikum. Bye.